Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Saya Muhammad Hazi bin Amran. Memegang nombor metrik 2019659 akan membentangkan tugasan di bawah mata pelajaran Bahasa Melayu Kerjaya dan Sains Teknologi. Sejajar dengan polisi IR 4.0, penggunaan GIS Sistem Maklumat Geografi menjadi alat yang penting dalam perspektif pada masa kini kerana GIS mempunyai keupayaan aplikasi dalam pelbagai bidang. Misalnya, perancangan bandar dan kartografi, penilaian kesan alam sekitar dan pengurusan sumber asli selari dengan tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu cabaran pembangunan bandar Mampan dan lestari melalui sistem maklumat geografi atau lebih dikenali sebagai GIS yang bertemakan masalah dan solusi. Secara umum, penggunaan GIS ini melibatkan polis dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, strategi perancangan, perhutanan, industri, jurutera alam sekitar, profesional hartanah, profesional telekomunikasi, jabatan kerajaan seperti daerah dan persekutuan, kesihatan, pengangkutan, geografi serta pembangunan pemasaran. Oleh hal yang demikian, penerangan secara lanjut akan dibentangkan berfokuskan penggunaan GIS terhadap bencana lalu lintas dan jenayah. Pertama sekali adalah penggunaan GIS terhadap masalah bencana alam seperti tanah runtuh maupun banjir. Sesuatu bencana berkait rapat dengan perancangan di tahap atau peringkat awalan. Beberapa masalah timbul jika penggunaan GIS tidak dilakukan seperti data berkaitan dengan topografi, pola curahan hujan dan pemetaan risiko sukar diakses atau tidak dianalisis dengan baik. Selain itu, kesulitan dalam proses evakuasi dan penyelamatan juga sukar untuk dilakukan oleh pihak keselamatan seperti bomba, di mana laluan evakuasi dan laluan penyelamatan akan menjadi tidak optimal dan efisien untuk membantu mangsa-mangsa bencana. Merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pegawai penyelidik Universiti Tenaga Nasional UNITAN, Dr. Nurul Ashikin Ibrahim, beliau menyatakan bahawa kawasan berisiko banjir dapat dikenal pasti dengan mengintegrasikan maklumat daripada beberapa peta sesuai dengan data kedalaman hujan dan keberangkalian hujan di sesuatu lokasi melalui GIS dan pemetaan kerentanan banjir yang dikeluarkan juga oleh GIS, yang juga penting untuk mencirikan kawasan berisiko bencana itu supaya perancangan mitigasi dapat dilakukan sebelum banjir bermula melalui pengembangan strategi kawalan perancangan. Jadi penggunaan GIS dapat mengumpulkan data secara efisien berkaitan dengan topografi, pola curahan hujan dan pemetaan risiko yang dapat diakses melalui pandangan satelit, di mana mampu memberikan amaran di peringkat awal dan kesiapsiagaan oleh pihak keselamatan seperti NADMA dan bomba bagi menyediakan pelan evakuasi secara komprehensif. Kedua adalah penggunaan GIS terhadap masalah kesesakan lalu lintas dan titik kemalangan. Masalah lalu lintas di jalan raya sering dikaitkan dengan kemalangan jalan raya yang telah membunuh ratusan nyawa dan dalam pada masa yang sama dapat menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi tanpa penggunaan GIS, perancangan masalah lalu lintas dan kemalangan pada masa hadapan sukar untuk dirancana dan diintegrasi oleh pihak tertentu. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan bertajuk aplikasi GIS dalam membantu mengenal pasti corak kemalangan lalu lintas di daerah Melaka Tengah, GIS dikatakan memberi ruang kepada golongan profesional seperti jurutera jalan dan jabatan perancang untuk menentukan lokasi bagi membina struktur jalan raya yang baru bagi menyelesaikan masalah peningkatan peratusan kemalangan jalan raya di daerah ini. Jadi ini boleh dilakukan kerana aplikasi GIS merangkumi sistem yang mengumpul dan memproses maklumat digital seperti gabungan pelan jalan raya, peta guna tanah dan pelan kontur bagi daerah Melaka Tengah. Beberapa pelan seperti pelan jalan, pelan topografi dan pelan dasar yang dikeluarkan oleh GIS telah digunakan oleh pihak Jabatan Trafik dan Jabatan Ukur dan Pemetaan. Melalui sistem maklumat geografi GIS telah memberi satu bentuk penyelesaian yang sangat-sangat efisien. Ini adalah kerana dengan menggunakan aplikasi ini, maka satu paparan visual menggabungkan kedua-dua data boleh digunakan oleh pelbagai pihak bagi menyelesaikan masalah berkenaan peningkatan peratusan kemalangan yang berlaku.
Selain daripada itu, corak kemalangan dapat ditentukan dengan mudah sekaligus memberi gambaran berkenaan lokasi yang lazim berlaku. Jadi penentuan lokasi tersebut adalah sangat penting bagi mengenal pasti jalan penyelesaian yang perlu dilakukan untuk mengurangkan peratusan kemalangan jalan raya. Yang terakhir adalah penggunaan GIS terhadap masalah jenayah harta benda, di mana jenayah sebegini telah dan sedang berleluasa dan tanpa pengetahuan yang ketat oleh pihak tertentu, tentu akan menjadi permasalahan kepada banyak pihak. Oleh itu, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan telah menggunakan GIS bagi mencegah jenayah di kawasan panas serta dapat mewujudkan sebuah bandar yang selamat didiami. Berdasarkan artikel pemetaan kawasan panas GIS dalam kejadian jenayah kecurian motosikal di Bandaraya Al-Usta, Kedah Darul Aman, satu analisis spasial dijalankan dengan berpandukan taburan lokasi jenayah, kecurian motosikal dan kawasan panas. Dalam kejadian ini dapat katakan jenayah dan data guna diperolehi daripada Majlis Bandaraya Al-Usta. Teknologi GIS ini dapat membantu dalam memudahkan proses membuat keputusan berdasarkan keupayaan analisisnya dengan data spasial. Analisis statistik spasial ini juga sesuai digunakan untuk mengenal pasti lokasi yang mengandungi kawasan panas dengan kejadian jenayah. Berdasarkan kelompokan yang dikenal pasti strategi pencegahan jenayah yang berkesan boleh dirangka. Perancangan dalam strategi pencegahan jenayah dapat dijalankan secara berkesan. Akhir kalam, penggunaan GIS dapat memudahkan visualisasi data dan diperolehi dan pada peta. Hari ini GIS digunakan untuk hampir semua projek dan untuk carian maklumat geografi. Dari syarikat pengangkutan hingga penilaian impak alam sekitar, GIS telah menjadi alat penting bagi membangunkan bandar yang lestari yang selaras dengan rancangan Malaysia ke-12. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Saya Muhammad Hazib bin Amran. Pemegang nombor matrik 2019-659 akan membentangkan tugasan di bawah mata pelajaran Bahasa Melayu Kerjaya dan Sains Teknologi. Sejajar dengan polisi IR 4.0, penggunaan GIS, Sistem Maklumat Geografi, menjadi alat yang penting dalam perspektif pada masa kini kerana GIS mempunyai keupayaan aplikasi dalam pelbagai bidang. Misalnya, perancangan bandar dan kartografi, penilaian kesan alam sekitar dan pengurusan sumber asli, selari dengan tajuk pembentangan saya pada hari ini iaitu cabaran pembangunan bandar mampan dan lestari melalui sistem maklumat geografi atau lebih dikenali sebagai GIS yang bertemakan masalah dan solusi. Secara umum, penggunaan GIS ini melibatkan polis dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, strategi perancangan, perhutanan, industri, jurutera alam sekitar, profesional hartanah, profesional telekomunikasi, jabatan kerajaan seperti daerah dan persekutuan, kesihatan, pengangkutan, geografi serta pembangunan pemasaran. Oleh hal yang demikian, penerangan secara lanjut akan dibentangkan berfokuskan penggunaan GIS terhadap bencana lalu lintas dan jenayah. Pertama sekali adalah penggunaan GIS terhadap masalah bencana alam seperti tanah runtuh maupun banjir. Sesuatu bencana berkait rapat dengan perancangan di tahap atau peringkat awalan. Beberapa masalah timbul jika penggunaan GIS tidak dilakukan seperti data berkaitan dengan topografi, pola curahan hujan dan pemetaan risiko sukar diakses atau tidak dianalisis dengan baik. Selain itu, kesulitan dalam proses evakuasi dan penyelamatan juga sukar untuk dilakukan oleh pihak keselamatan seperti bomba, di mana laluan evakuasi dan laluan penyelamatan akan menjadi tidak optimal dan efisien untuk membantu mangsa-mangsa bencana. Merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pegawai penyelidik Universiti Tenaga Nasional UNITAN, Dr. Nurul Ashikin Ibrahim, beliau menyatakan bahawa kawasan berisiko banjir dapat dikenal pasti dengan mengintegrasikan maklumat daripada beberapa peta sesuai dengan data kedalaman hujan dan keberangkalian hujan di sesuatu lokasi melalui GIS dan pemetaan kerentanan banjir
yang dikeluarkan juga oleh GIS yang juga penting untuk mencirikan kawasan berisiko bencana itu supaya perancangan mitigasi dapat dilakukan sebelum banjir bermula melalui pengembangan strategi kawalan perancangan. Jadi penggunaan GIS dapat mengumpulkan data secara efisien berkaitan dengan topografi, pola curahan hujan dan pemetaan risiko yang dapat diakses melalui pandangan satelit di mana mampu memberikan amaran di peringkat awal dan kesiapsiagaan oleh pihak keselamatan seperti NADMA dan bomba bagi menyediakan pelan evakuasi secara komprehensif. Kedua adalah penggunaan GIS terhadap masalah kesesakan lalu lintas dan titik kemalangan. Masalah lalu lintas di jalan raya sering dikaitkan dengan kemalangan jalan raya yang telah membunuh ratusan nyawa dan dalam pada masa yang sama dapat menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi tanpa penggunaan GIS, perancangan masalah lalu lintas dan kemalangan pada masa hadapan sukar untuk dirancana dan diintegrasi oleh pihak tertentu. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan bertajuk aplikasi GIS dalam membantu mengenal pasti corak kemalangan lalu lintas di daerah Melaka Tengah, GIS dikatakan memberi ruang kepada golongan profesional seperti jurutera jalan dan jabatan perancang untuk menentukan lokasi bagi membina struktur jalan raya yang baru bagi menyelesaikan masalah peningkatan peratusan kemalangan jalan raya di daerah ini. Jadi ini boleh dilakukan kerana aplikasi GIS merangkumi sistem yang mengumpul dan memproses maklumat digital seperti gabungan pelan jalan raya, peta guna tanah dan pelan kontur bagi daerah Melaka Tengah. Beberapa pelan seperti pelan jalan, pelan topografi dan pelan dasar yang dikeluarkan oleh GIS telah digunakan oleh pihak Jabatan Trafik dan Jabatan Ukur dan Pemetaan. Melalui sistem maklumat geografi GIS telah memberi satu bentuk penyelesaian yang sangat-sangat efisien. Ini adalah kerana dengan menggunakan aplikasi ini maka satu paparan visual menggabungkan kedua-dua data boleh digunakan oleh pelbagai pihak bagi menyelesaikan masalah berkenaan peningkatan peratusan kemalangan yang berlaku. Selain daripada itu, corak kemalangan dapat ditentukan dengan mudah sekaligus memberi gambaran berkenaan lokasi yang lazim berlaku. Jadi penentuan lokasi tersebut adalah sangat penting bagi mengenal pasti jalan penyelesaian yang perlu dilakukan untuk mengurangkan peratusan kemalangan jalan raya. Yang terakhir adalah penggunaan GIS terhadap masalah jenayah harta benda, di mana jenayah sebegini telah dan sedang berleluasa dan tanpa pengetahuan yang ketat oleh pihak tertentu tentu akan menjadi permasalahan kepada banyak pihak. Oleh itu, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan telah menggunakan GIS bagi mencegah jenayah di kawasan panas serta dapat mewujudkan sebuah bandar yang selamat didiami. Berdasarkan artikel pemetaan kawasan panas GIS dalam kejadian jenayah kecurian motosikal di Bandaraya Alustar, Kedah Darul Aman, satu analisis spasial dijalankan dengan berpandukan taburan lokasi jenayah, kecurian motosikal dan kawasan panas. Dalam kejadian ini dapat dikatakan jenayah dan data guna diperolehi daripada Majlis Bandaraya Alustar. Teknologi GIS ini dapat membantu dalam memudahkan proses membuat keputusan berdasarkan keupayaan analisisnya dengan data spasial. Analisis statistik spasial ini juga sesuai digunakan untuk mengenal pasti lokasi yang mengandungi kawasan panas dengan kejadian jenayah. Berdasarkan kelompokan yang dikenal pasti strategi pencegahan jenayah yang berkesan boleh dirangka. Perancangan dalam strategi pencegahan jenayah dapat dijalankan secara berkesan. Akhir kalam, penggunaan GIS dapat memudahkan visualisasi data dan diperolehi dan pada peta. Hari ini GIS digunakan untuk hampir semua projek dan untuk carian maklumat geografi. Dari syarikat pengangkutan hingga penilaian impak alam sekitar, GIS telah menjadi alat penting bagi membangunkan bandar yang lestari yang selaras dengan rancangan Malaysia ke-12. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.